Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat sesi ulang kaji untuk pelajaran 6 tingkatan 4 tasawur Islam, iaitu fitrah kejadian insan. Okey pelajar, yang pertama sekali kita pelajar perlu tahu apa yang dimaksudkan dengan insan. Insan ialah makhluk ciptaan Allah yang dikurniakan akal dan ditugaskan untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta memakmurkan alam. Itu yang dimaksudkan dengan insan. Kemudian dalam tajuk ini kita lihat kronologi kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Okey, yang mana semua sedia maklum Nabi Adam alaihissalam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, yang diciptakan daripada tanah. Okey, kita lihat apa kandungan dalam kronologi kisah penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Okey. Manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala ialah Adam alaihissalam. Baginda ialah Abu al-Bashar, iaitu kita kenali sebagai bapa semua manusia. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan Adam alaihissalam dari segumpal tanah. Okey, jadi bagaimana bezanya kejadian Nabi Adam alaihissalam dengan manusia biasa seperti kita adalah Nabi Adam alaihissalam dijadikan daripada segumpal tanah. Kemudian Allah memberitahu kepada para malaikat bahawa dia akan menciptakan manusia di muka bumi. Yang ini ada diceritakan di dalam surah Al-Baqarah, yang mana Allah bagi tahu kepada para malaikat bahawa dia nak ciptakan seorang manusia dekat muka bumi. Mendengar hal ini, malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala tentang hikmah penciptaan manusia di muka bumi. Okey, jadi seterusnya setelah Adam alaihissalam diciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud bersama memberi penghormatan sebagai memuliakan baginda alaihissalam. Okey, semua sedia maklum juga jin, malaikat, jin semua dahulunya adalah penghuni syurga. Okey, sama-sama menghuni syurga. Jadi Allah perintahkan kepada malaikat, perintah kepada jin untuk sujud kepada ataupun untuk beri penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Okey, Allah SWT mempersilakan Adam alaihissalam untuk tinggal di syurga bersama pasangan yang dijadikan untuknya, iaitu Hawa. Okey, sampai satu masa dalam Adam rasa dia keseorangan, dia sunyi, dia tak ada teman. Jadi Allah ciptakan Hawa untuk Adam. Jadi kedua-duanya dibenarkan untuk menikmati semua di dalam syurga kecuali memakan sejenis buah. Okey, so tadi cikgu terangkan Allah minta malaikat, minta jin untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi hanya malaikat saja, malaikat yang beri penghormatan dan memuliakan baginda Adam alaihissalam. Manakala jin dia menolak permintaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia kata dia dijadikan daripada api. Jadi dia rasa dia lagi mulia berbanding Adam alaihissalam. Jadi atas sifat dia yang begitu ingkar pada perintah Allah, jadi Allah kata dia murka. Jadi bila dia murka, Allah perintahkan jin ni tadi untuk keluar daripada syurga. Tapi jin dah berjanji bahawa dia akan berusaha sehabisnya sehinggalah hari akhirat, hari kiamat nanti, bahawa dia akan menyesatkan semua keturunan Adam. Itu janji jin pada waktu tu. Okey, jadi iblis berasa iri hati dan dengki dengan kemuliaan yang dikurniakan kepada Adam alaihissalam. Jadi iblis telah ingkar dengan perintah Allah dan meminta terus hidup untuk menjerumuskan anak cucu Adam alaihissalam ke jalan yang sesat, sehinggalah hari kini dan juga sehinggalah kiamat. Dia tak akan pernah berhenti, iblis tak akan pernah berhenti untuk menyesatkan anak cucu Adam alaihissalam. Seterusnya pelajar, dalam tajuk ini pelajar perlu tahu berkenaan dengan proses kejadian insan. Okey, kita lihat bagaimana berlakunya proses kejadian insan. Yang pertama sekali adalah nutfah. Apa itu nutfah? Nutfah ialah yang mana berlaku persenyawaan ataupun sperma lelaki dan ovum
perempuan bercantum dan disenyawakan di dalam rahim perempuan. Okey, itu kita kenali sebagai nutfah. Okey, apabila berlakunya persenyawaan, seterusnya kita kenali sebagai alaqah. Alaqah ini adalah segumpal darah, yang mana percantuman nutfah menjadi segumpal darah. Jadi kalau pelajar jumpa kata kunci dia adalah segumpal darah. Segumpal darah itu adalah alaqah. Daripada segumpal darah tadi, dia membentuk menjadi seketul daging. Okey, pada proses ini, pada peringkat ini dah terbentuknya tangan, kepala, kaki dan juga tulang rusuk. Okey, jadi yang ini kita kenali sebagai mudghah. Mudghah. Daripada mudghah, tadi mudghah dah bentuk seketul daging kan. Okey, daripada mudghah kemudiannya proses seterusnya adalah izam dan lam, yang mana daripada daging tadi dia telah membaluti tulang sehingga membentuk lembaga manusia yang sempurna fizikalnya. Okey, selepas izam, lam, maka terbentuknya janin, yang mana janin pada waktu ini, pada peringkat ini Allah Subhanahu Wa Taala meniupkan roh ke dalam tubuh janin pada ketika usia 4 bulan dekat dalam kandungan. Dalam usia 4 bulan Allah dah tiupkan roh pada janin tersebut. Dan seterusnya akhir sekali adalah bayi, iaitu dah cukup sifat, dah sampai masanya bayi pun dilahirkan ke dunia ketika apabila cukup tempohnya. Okay, ini adalah proses kejadian insan, bermula dengan nutfah, kemudian alaqah, mudghah, izam, janin dan juga akhir sekali adalah bayi. Okey, sedikit latihan ataupun sedikit ulang kaji. Istilah yang sesuai. Pencantuman nutfah menjadi segumpal darah adalah alaqah, kemudian daging yang membaluti tulang sehingga membentuk lembaga manusia sempurna fizikalnya adalah izam dan lam, dan seketul daging yang terbentuk tangan, kaki, kepala dan tulang rusuk itu kita kenali sebagai mudghah. Okey. Seterusnya kita tengok peringkat alam yang dilalui manusia. Okey, peringkat-peringkat yang kita lalui daripada sebelum, semasa, sekarang dan juga selepas akan datang. Apa alam yang kita akan lalui? Baik, yang pertama sekali adalah alam roh. Apa itu alam roh? Alam roh adalah alam yang dirahsiakan oleh Allah. Yang mana roh itu bermaksud nyawa yang menyebabkan jasad hidup dan bergerak. Okey, macam sekarang ni kita ada jasad dan juga roh. Sebab tu kita boleh bergerak, bercakap. Okey. Kemudian manusia pada ketika ini, pada alam roh ni, manusia berikrar dan mengakui akan keesaan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, daripada alam roh kita gerak kepada alam rahim. Yang mana alam roh tadi cikgu terangkan Allah tiupkan roh ketika usia bayi di dalam kandungan 4 bulan. Okey, kemudian bila alam roh kita bergerak kepada alam rahim. Alam rahim ini merujuk kepada alam ketika manusia di dalam kandungan ibunya. Waktu itulah ditiupkan roh, ditetapkan ajal, rezeki dan juga amalannya. Okey, kemudian kita sampai ke alam dunia. Bila tu alam dunia sekarang ni, yang apa yang kita sedang lalui, iaitu alam nyata yang kita alami saat ini. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta alam ini sebagai tempat untuk manusia beribadah dan menjadi khalifahnya. Okey, yang mana alam dunia ini adalah alam sementara manusia diuji. Okey, seterusnya adalah alam barzah. Alam barzah ini ataupun kita kenali sebagai alam kubur, iaitu alam yang memisahkan antara alam dunia dengan alam akhirat. Okey, yang mana alam ini adalah barzah menjadi tempat persinggahan sementara menunggu hari kiamat sesudah kematian. Okey, yang mana pada waktu ini adanya soalan mungkar nangkir dan juga di sinilah kita rasa nikmat dan juga siksaan kubur. Okey, nikmat bagi mereka yang amalannya baik terjaga, manakala siksaan kubur bagi yang sebaliknya. Okey, dan akhir sekali adalah alam akhirat. Alam akhirat ini adalah alam yang kekal abadi, yang mana pada waktu inilah kita akan ditimbang, dihisap dan seterusnya melalui titian sirat menuju ke syurga ataupun neraka. Itu adalah alam akhirat. Okey, seperti yang cikgu tunjukkan seterusnya ini adalah kita lihat istilah yang bersesuaian ataupun maksud alam yang bersesuaian.
Yang pertama merujuk kepada alam ketika manusia dalam kandungan ibunya, itu adalah alam rahim. Alam nyata yang kita alami saat ini, itu adalah alam dunia. Alam yang abadi, buku amalan timbangannya, Al-Mizan, titian sirat syurga dan neraka, itu adalah alam dunia. Dan alam akhirat itu adalah alam barzah, dan alam yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah alam roh. Belajar. Seterusnya kita lihat kepada keistimewaan insan, yang mana keistimewaan insan ini terbahagi kepada 4. Yang pertama, dikurniakan akal fikiran. Itu adalah keistimewaan yang memang sedia ada pada makhluk bergelar manusia ataupun insan, ada akal fikiran. Yang kedua, diberi kitab sebagai panduan. Seterusnya, diberi tanggungjawab sebagai khalifah, dan yang keempat, dianugerahkan rasul sebagai pembimbing. Jadi ini adalah 4 keistimewaan insan. Seterusnya kita lihat kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Apa kepentingannya? Baik, di sini ada 5 kepentingan mengapa kita perlu memelihara fitrah kejadian insan. Yang pertama sekali adalah untuk mendapat keredaan dan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk mengukuhkan keimanan dan menyemai ketakwaan. Yang ketiga, menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Yang keempat, membentuk kehidupan yang aman dan harmoni. Dan yang kelima, untuk dapat memakmurkan bumi. So ada 5 kepentingan memelihara fitrah kejadian insan. Untuk subtopik yang terakhir, iaitu 2.1.6, kita lihat apakah tindakan untuk memelihara fitrah kejadian insan. Ada beberapa tindakan yang boleh kita laksanakan atau boleh kita lakukan. Yang pertama sekali adalah menjaga sikap dan tingkah laku, memupuk akhlak mulia dan menjaga kesucian diri. Dan yang kedua, kita berusaha untuk menjadikan keluarga yang dibina berasaskan ketakwaan dan kasih sayang. Yang pertama tadi lebih kepada diri kita sendiri. Kita jaga tingkah laku kita, kita bersikap ada akhlak mulia dan sebagainya. Yang kedua ini pula kita sentuh berkenaan dengan keluarga, kekeluargaan. So kita bina asas yang baik dalam keluarga dan juga wujudkan kasih sayang. Tindakan yang seterusnya yang boleh kita lakukan untuk memelihara fitrah kejadian insan adalah mengambil berat, membantu dan membimbing rakan-rakan supaya mereka sentiasa positif melakukan kebaikan. Macam tadi kita lihat dari sudut diri sendiri, kemudian keluarga. Kali ini apa yang kita boleh laksanakan atau boleh kita lakukan kepada rakan taulan kita. Jadi sentiasa ambil berat dan membantu antara satu sama lain. Dan yang terakhir sekali adalah wajib melaksanakan amanah dengan penuh tanggungjawab, berlaku adil dan menjauhi kezaliman. Jadi ada 4 tindakan untuk memelihara fitrah kejadian insan. Jadi pelajar di sini dapat kita simpulkan bahawa insan adalah makhluk yang mulia di sisi Allah. Insan dikurniakan pelbagai keistimewaan, maka kita sebagai insan, kita haruslah memelihara fitrah kejadian insan sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat keredaannya. Sekian saja untuk tajuk pelajaran 6. Sekian, terima kasih.